Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu semula di channel Misha Jannah. Apa kabar anda hari ini? Diharapkan anda semua sehat dan ceria selalu bersama keluarga yang tersayang. Apa agaknya tajuk perkongsian cikgu pada hari ini? Pada hari ini saya akan kongsikan tips kekal positif belajar dalam talian. Sebulan bercuti, rasa seronoknya duduk di rumah, boleh bermain, makan, tidur bersama dengan keluarga. Tetapi bermula pada 20 Januari 2021, persekolahan telah pun bermula. Tetapi kita masih tidak boleh bersemuka di sekolah kerana kita masih dalam perintah kawalan pergerakan ataupun PKP, kecuali pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada bulan Februari nanti. Oleh itu, macam mana kita teruskan pembelajaran? Jadi hari ini cikgu akan kongsikan tips kekal positif belajar dalam talian. Cikgu harap semua murid-murid dapat berikan tumpuan semasa sesi ini sedang berlangsung. Baiklah, untuk tips yang pertama, kita mesti memulakan dengan syukur. Kenapa syukur? Ya, terlebih dahulu kita mesti bersyukur kerana kita masih diberikan peluang untuk belajar, menuntut ilmu, walaupun hanya dalam talian bersama-sama rakan dan juga guru-guru. Bersyukur kerana Tuhan masih izinkan kita bernafas, melihat dan mendengar untuk terus menuntut ilmu demi masa depan kita. Menuntut ilmu untuk kita belajar tentang banyak perkara yang kita tidak tahu dan jadikan kita orang yang bijak bagi membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Jika bersyukur, kita tidak akan cepat mengeluh. Kita tidak akan rasa tidak puas hati dan tidak dapat menerima kenyataan kita masih lagi belajar dalam talian. Jika kita tidak bersyukur, kita akan mencari beribu-ribu alasan untuk tidak mahu belajar dan memilih untuk tidak terlibat dalam pembelajaran dari rumah ataupun dalam talian. Tips yang kedua, penetapan matlamat atau target. Apa itu matlamat? Matlamat ialah sesuatu yang ingin kita capai. Contohnya, apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran tahun ini. Tuliskan matlamat anda di atas kertas. Contohnya, anda mahu pastikan anda akan dapat menghantar semua tugasan yang akan diberikan oleh guru pada tahun ini tepat pada masanya. Atau kita lihat dengan lebih mudah, matlamat ini kita gunakan setiap hari. Contohnya, kita mahu pergi ke pekan untuk membeli peralatan sekolah. Jadi, matlamat kita adalah membeli peralatan sekolah. Anda boleh tulis matlamat anda dan lekat atau simpan matlamat tersebut di tempat yang mudah untuk anda lihat setiap hari. Ini akan memberikan peringatan kepada anda untuk mengurus masa dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Yang ketiga, persediaan dari segi peralatan sekolah. Persediaan peralatan sekolah seperti pen, pensel, pembaris, buku dan lain-lain perlu dilengkapkan agar anda lebih bersemangat untuk memulakan pembelajaran anda. Tidak perlu beli barang yang mahal-mahal. Beli barang keperluan yang mampu bilik, kerana pada ketika PKP pada masa sekarang ini kita mesti berjimat cermat. Yang keempat, tempat belajar yang sesuai. Jika anda belajar dalam talian, anda boleh mula mengemas semua buku-buku lama, susun semula fail-fail anda, buang mana-mana yang tidak lagi digunakan. Anda boleh meminta ibu bapa untuk menyediakan meja dan kerusi mengikut kemampuan keluarga masing-masing agar anda lebih selesa untuk belajar. Pengudaraan semasa belajar adalah sangat penting. Pastikan tempat anda belajar mempunyai cahaya dan pengudaraan yang baik untuk menjadikan sesi pembelajaran anda lancar dan baik. Yang kelima, dapatkan kalender tahun 2021. Kenapa perlu dapatkan kalender ini?
Jika Anda ada kalender 2021, Anda akan lebih senang untuk membuat perancangan dan menanda tarikh-tarikh penting pada tahun ini. Anda boleh beli kalender di kedai-kedai yang berhampiran, atau Anda boleh cari kalender 2021 dan melalui carian Google atau cetak kalender tersebut. Letakkan atas meja atau tampal di dinding supaya Anda mudah untuk menanda dan melihat tarikh-tarikh dalam kalender tersebut. Tips yang keenam ialah rutin sebelum tidur dan selepas bangun. Sebelum tidur, mari kita amalkan rutin untuk tidak ada perasaan marah, perasaan tidak puas hati, perasaan sakit hati pada sesiapa. Ini kerana kita tidak mahu perasaan negatif itu akan masuk ke dalam minda kita semasa kita tidur dan menyebabkan kita berfikir perkara yang negatif atau yang tidak baik pada keesokan harinya. Adalah sangat penting untuk kita memaafkan kesilapan orang lain sebelum tidur. Buang semua rasa marah, tidak puas hati dan sakit hati supaya kita dapat tidur dengan tenang. Contohnya, Anda telah bergaduh dengan kakak Anda semasa makan malam. Sebaiknya Anda maafkan dan lupakan pergaduhan tersebut supaya emosi Anda jadi lebih baik. Dengan memaafkan, Anda akan menjadi lebih gembira. Selepas Anda bangun dari tidur, uruslah diri Anda terlebih dahulu. Contohnya mandi, berjoging, sarapan, dan sebagainya. Emosi kita pada setiap pagi sangat penting kerana di waktu pagi jika kita sudah marah-marah, tiada mood, selalunya emosi kita akan terus terganggu sepanjang hari tersebut. Oleh itu, elakkan membaca berita yang tidak baik atau mengikuti perbualan WhatsApp dengan kawan yang bercerita tentang perkara yang tidak elok seperti mengumpat orang lain. Atau kadang-kadang mood kita sudah baik, tetapi bila kita terbaca sesuatu di dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan ya berkaitan dengan diri kita, ataupun kadang-kadang kita terasa, jadi mulakan hari Anda dengan perkara yang positif supaya sepanjang hari Anda akan kekal gembira dan bertenaga untuk belajar dan jalankan semua aktiviti. Tips yang ketujuh, masuk tidur awal. Kebanyakan anak-anak tidur lewat semasa cuti persekolahan yang lepas. Oleh itu, Anda perlu membiasakan diri Anda untuk masuk tidur lebih awal untuk mendapatkan tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, Anda akan lebih ceria dan gembira untuk belajar. Ingat, tidur yang cukup adalah 8 jam sehari. Yang ke-8, ambil sarapan pagi yang berkhasiat. Sebelum memulakan pelajaran, pastikan Anda mengambil sarapan yang berkhasiat dan membekalkan tenaga agar Anda dapat belajar dengan selesa. Elakkan makan berlebihan pada waktu pagi agar perut Anda tidak sakit atau meragam dan mengelakkan Anda untuk rasa malas untuk belajar. Ambillah makanan seperti telur, susu, buah-buahan dan sebagainya. Pengambilan sarapan yang berkhasiat akan membantu Anda untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Yang ke-9, berkawan dengan orang yang positif. Carilah kawan-kawan yang mempunyai semangat yang kuat dan rajin berusaha. Jika Anda berkawan dengan kawan yang baik, Anda juga akan turut menjadi baik. Jika Anda berkawan dengan kawan yang malas, sudah tentu Anda akan terikut menjadi malas. Jika Anda berkawan dengan kawan yang rajin, Anda juga akan turut menjadi rajin. Oleh itu, berkawanlah dengan kawan-kawan yang positif. Kawan yang selalu membantu Anda untuk menjadi lebih paham dan rakan yang sudi membantu Anda untuk menjadi lebih bersemangat. Bukannya rakan yang selalu mengajak untuk tidak mengikuti pembelajaran dan mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Tips yang ke-10 ialah bermula dengan diri sendiri. 9 tips yang telah saya berikan di atas
ataupun yang telah saya kongsikan sebentar tadi tidak akan berhasil jika Anda tidak mempunyai keinginan untuk kekal positif kembali ke sekolah. Kesedaran akan kepentingan menuntut ilmu adalah sangat penting agar fikiran Anda dapat menentukan tindakan Anda yang selanjutnya. Bermulalah dengan diri sendiri. Jangan tunggu orang lain memaksa Anda untuk memulakan langkah. Menerima keadaan bahawa pembelajaran perlu diteruskan walau apa sekalipun. Ingat, Anda mempunyai potensi Anda sendiri. Jangan biarkan peluang Anda untuk menuntut ilmu dilepaskan begitu sahaja demi masa depan Anda untuk merubah kehidupan keluarga dan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Sebagai rumusan, mari semua anak-anak kuatkan hati dan semangat untuk terus belajar. Lawan semua rasa malas Anda. Jangan biarkan malas menguasai diri Anda. Dengan belajar, Anda akan jadi lebih berilmu, lebih mahir, dan lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan Anda pada masa yang akan datang. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada Anda. Anda boleh memberikan komen di ruang komen di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya bagi memudahkan Anda mendapatkan video saya selepas ini dan memberikan saya semangat untuk menghasilkan video yang lebih baik lagi selepas ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di video yang lain.